Selamat pagi pelajar-pelajar semua. Hari ini saya akan mengajar pelajar-pelajar tajuk satu iaitu seni lukis. Ya, dalam tajuk ini saya nak memberi tahu kepada pelajar-pelajar apakah dia sebenarnya maksud lukisan. Ya, maksud lukisan. Apakah maksud lukisan? Lukisan ialah lakaran ataupun karya yang berbentuk dua dimensi dan dua dimensi di atas permukaan rata seperti di atas kertas, di atas kanvas, di atas dinding dan juga lain-lain yang difikirkan sesuai. Lukisan menggunakan media kering seperti pensel, pen, pensel warna, arang ataupun pastel. Lukisan juga menggabungkan elemen garisan, jalinan, rupa bentuk dan juga ruang. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan lukisan. Baik, saya baca sekali lagi untuk pelajar-pelajar. Apakah maksud lukisan? Maksud lukisan ialah lakaran ataupun karya yang berbentuk dua dimensi ataupun di atas permukaan rata seperti kertas, kanvas, dinding dan lain-lain lagi. Lukisan menggunakan media kering seperti pensel, pen, pensel warna, arang dan juga pastel. Lukisan juga menggabungkan elemen garisan, jalinan, rupa, bentuk dan ruang. Jadi sekarang ni kita nak lihat apakah bahasa-bahasa yang terdapat dalam seni visual. Pertama sekali unsur. Saya nak mengajar pelajar-pelajar berkenaan dengan unsur. Unsur yang pertama iaitu unsur garisan. Jadi garisan ialah cantuman daripada satu titik ke satu titik pada sesuatu permukaan. Pelbagai jenis garisan boleh memberikan kesan yang berbeza dari segi tone. Kita boleh lihat garisan-garisan boleh dibuat dalam bentuk garis lurus, bentuk garisan menegak, garisan nipis tebal, garisan putus-putus dan juga garisan beralun dan juga garisan bergigi-gigi. Baik, saya nak tunjukkan pada pelajar semua bagaimana kita nak buat garisan lurus, garisan menegak, garisan nipis tebal, garisan putus-putus, garisan beralun, garisan bergerigi. Okey, mari kita buat sama-sama ke-6 garisan yang saya dah terangkan pada pelajar-pelajar tadi. Pertama, kita nak buat garisan lurus, ya. Ini ialah garisan lurus. Okey, garisan lurus. Okey. Pelajar-pelajar boleh nampak di depan garisan lurus. Kemudian kita ada juga yang kedua, ini yang pertama tadi. Yang kedua kita ada garisan apa ni? Ini ialah garisan menegak. Okey, pelajar-pelajar, yang kedua ialah garisan menegak. Kemudian kita ada yang ketiga. Yang ketiga, kita ada garisan apa? Yang ketiga, kita ada garisan putus-putus.
Okey. Yang ketiga, kita ada garisan putus-putus. Kemudian kita ada garisan nipis dan kita ada garisan tebal. Yang keempat. Yang keempat, kita ada garisan yang nipis, garisan yang tebal, okey. Ini yang keempat ialah garisan nipis dan tebal. Kita ada garisan nipis dan tebal. Kemudian yang keempat, yang kelima, kita ada garisan. Yang kelima, garisan beralun. Okey, nampak kita ada garisan beralun. Dan yang keenam, yang akhir, kita namakan dia garisan bergerigi. Bergerigi. Ya, yang keenam, saya buat di sinilah ya, yang keenam. Yang keenam, garisan bergerigi. Okey, ini ialah garisan bergerigi. Baik, kita tengok balik apakah keenam-enam lukisan yang garisan yang saya ajar pada pelajar-pelajar. Yang pertama, kita ada garis lurus, garisan lurus. Yang kedua, kita ada garisan menegak. Yang ketiga, kita ada garisan putus-putus. Yang keempat, kita ada garisan nipis dan garisan tebal. Yang kelima, kita ada garisan beralun. Yang keenam, kita ada garisan bergerigi. Jadi itulah 6 garisan yang saya nak tunjukkan kepada pelajar-pelajar semua. Mari kita tengok dengan lebih dekat lagi garisan-garisan tersebut. Baik pelajar-pelajar ya. Ini ialah garisan lurus. Kemudian kita ada yang kedua, garisan menegak. Kemudian kita ada yang ketiga, garisan putus-putus. Kemudian yang keempat, kita ada garisan nipis dan tebal. Yang kelima, kita ada garisan beralun. Dan yang keenam, kita ada garisan bergerigi. Jadi inilah 6 garisan yang pelajar-pelajar perlu faham untuk tajuk yang pertama ini. Okey, baik pelajar-pelajar. Tadi saya dah ceritakan pada pelajar berkenaan dengan 6 garisan yang boleh kita buat, ya. Jadi sebenarnya ke-6 garisan yang kita buat tadi, kita boleh campurkan, kita gabungkan ke-6 garisan tadi agar kita boleh membentuk satu lukisan berdasarkan kepada garisan-garisan yang kita pelajari. Contohnya, ya, kita buat satu garisan lurus. Ini garisan lurus. Ya, ini kita belajar tadi garisan lurus, ya. Okey. Daripada garisan lurus yang kita buat tadi, kita boleh buat garisan yang menegak. Garisan yang menegak. Contohnya ini garisan menegak. Okey.
kita ada garisan lurus, kita ada garisan menegak yang lurus, ya. Kemudian kita boleh buat garisan yang tebal dan nipis. Kita buat garisan yang tebal dan nipis. Contohnya kita buat ini tadi, kita tambahkan daripada garisan tegak tadi, kita buat satu garisan yang tebal, ya. Ini garisan yang tebal. Okey. Kemudian kita buat pula sedikit tebal. Kemudian kita buat sedikit nipis, dan kita buat paling nipis sekali. Ya, di belakang sekali paling nipis. Okey. Okey, kita dah dapat garisan lurus, kita dah dapat garisan menegak, kemudian kita dah dapat garisan yang tebal, ya, tebal, nipis, tebal, nipis, dan nipis, paling nipis sekali. Ya. Okey, yang kedua, kita nak buat garisan yang putus-putus. Garisan putus-putus kita boleh buat begini. Putus-putus. Ni garisan putus-putus. Garisan putus-putus. Kemudian kita boleh buat garisan beralun. Bagaimana kita nak buat garisan beralun? Ini kita buat garisan beralun. Contohnya kita buat satu garisan yang beralun. Okey, beralun ni kita boleh ubah dia dengan pelbagai bentuk beralun. Ya, ini garisan yang beralun-alun. Garisan yang beralun-alun. Kita boleh ulang kita punya garisan beralun-alun tu. Okey. Kita buat garisan yang beralun-alun. Ini ialah kita boleh buat garisan yang kita namakan garisan yang beralun-alun, ya. Okey. Kemudian yang akhir sekali, kita boleh buat garisan yang namanya zigzag. Macam mana kita nak buat garisan yang berbentuk zigzag? Mungkin kita boleh buat kat sini. Kita buat ini zigzag. Kita buat ni rumput, ya. Seolah-olah ini kita buat rumput. Garisan zigzag. Okey. Kita buat lagi garisan zigzag kat sini. Ini kita buat seolah-olah ini ialah rumput-rumput yang tumbuh di kawasan jalan raya. Kita boleh buat zigzag. Okey, jadi kita dah dapat macam satu pemandangan di jalan raya. Macam mana tadi daripada garisan yang menegak, garisan yang lurus, menegak lurus, kemudian kita ada garisan yang beralun, kita ada garisan tebal, nipis, kemudian kita ada garisan yang beralun, dan kita ada garisan yang zigzag. Garisan zigzag ini kita boleh tambah, ya, dekat kawasan ini supaya seolah-olah nampak macam ini ialah satu kawasan rumput, ataupun kita boleh buat satu garisan zigzag yang besar di sini, seolah-olah ada satu pokok yang sangat besar di sini, ya. Okey. Kemudian kita boleh tambah lagi kita punya kisan tadi
supaya lukisan kita nampak cantik, dengan kita tambah ada ranting-ranting kayu di sini, ranting kayu yang mana kita menggunakan garisan-garisan yang kita belajar tadi, garisan beralun, garisan tebal nipis, garis lurus dan sebagainya. Jadi ini ialah satu kawasan lukisan yang kita buat berkenaan dengan sesuatu pemandangan di jalan raya. Jalan raya. Ini ialah lukisan yang saya buat berdasarkan kepada garisan. Jadi hari ini saya nak pelajar-pelajar semua, pelajar-pelajar buat satu lukisan berdasarkan kepada garisan. Berdasarkan pada garisan yang kita belajar tadi. Ada berapa garisan pelajar-pelajar? Kita ada 6 garisan, iaitu garis lurus, garis menegak, garis nipis tebal, garis putus-putus, garis beralun, garis bergerigi. Jadi daripada 6 garisan yang kita pelajari, saya nak pelajar-pelajar lukiskan satu lukisan supaya kita mendapat satu lukisan yang kita fikirkan sesuai. Saya bagi kebebasan pada pelajar-pelajar untuk memilih pelbagai jenis garisan, dan akhirnya pelbagai jenis garisan ini digunakan untuk melukis lukisan mereka. Jadi pelajar-pelajar semua boleh, saya nak pelajar-pelajar lukis lukisan, kemudian tunjukkan kepada saya pada perjumpaan kita dalam kelas kita yang akan datang. Saya nak pelajar-pelajar semua tunjukkan. Contohnya ini satu contoh saya boleh tunjuk pada pelajar-pelajar. Ini lukisan yang menggambarkan pemandangan, pemandangan. Kemudian kita juga boleh lihat lukisan binatang. Ini siput, dan lukisan berbentuk bentuk, ada bentuk kon, ada bentuk 4 segi, ada bentuk bulat dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar bebas membuat sama ada membuat apa-apa lukisan, asalkan dia membuat lukisan berdasarkan pada elemen garisan yang saya nyatakan tadi. Baik pelajar-pelajar, jangan lupa dalam kelas kita yang akan datang, saya nak pelajar-pelajar tunjukkan lukisan yang pelajar-pelajar telah buat. Jadi hari ini saya nak semua keluarkan pen, semua keluarkan kertas lukisan dan mula melukis sekarang. Okey, selamat melukis menggunakan garisan-garisan yang saya berikan pada pelajar-pelajar semua.